Assalamualaikum. Saya dari Kumpulan Melaka. Nama saya Siti Maisara binti Nazari 266346. Kumpulan saya akan membentangkan tentang rukun negara teras perpaduan. Mari kita mulakan dengan pengenalan bagi tajuk ini. Rukun negara ialah manifestasi kepercayaan, keazaman dan hasrat kita untuk bertindak ke arah mencapai matlamat yang kita idamkan bersama, iaitu negara maju, rakyat selamat, hidup muafakat, penuh berkat dan sepakat. Itulah kata-kata dari Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i. Seterusnya kita pergi ke tajuk sejarah rukun negara. Tanggal 13 Mei 1969, tercetus satu detik hitam dalam lipatan sejarah negara. Pertelingkahan kaum yang berlaku telah mengakibatkan negara kehilangan banyak nyawa dan kerugian harta benda. Ia mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum tahun 1969 dan merupakan puncak manifestasi masalah perpaduan kaum di Malaysia. Dalam pilihan raya tahun tersebut, banyak isu sensitif. Ia telah dibangkitkan dan ditimbulkan seperti bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Kita lihat kepada Majlis Gerakan Negara. Mengendalikan keadaan darurat ditubuhkan untuk mengembalikan keamanan dan undang-undang, untuk menentukan pentadbiran yang licin selepas 13 Mei, mengembalikan harmoni dan saling mempercayai antara satu sama lain dan antara kaum-kaum lain. Melihat kepada Carta Organisasi Migran. Paling atas sekali adalah Tunku Abdul Razak Hussein, kemudian ada 3 di bawahnya, Tun Dr. Ismail, Tun Tan Sri Husin dan Tun Veti Sambatan. Di bawah mereka terdapat wakil kerajaan negeri, iaitu wakil parti politik, tokoh agama dan NGO, wartawan serta persatuan guru. Seterusnya kita lihat pada Majlis Perundangan Negara. Ditubuhkan pada Januari 1970, bertujuan mengadakan garis panduan kerjasama antara kaum, bertanggungjawab terhadap ideologi negara dan perubahan perlembagaan. Tugas-tugasnya adalah untuk membincangkan isu dan masalah penting perpaduan kaum dengan jujur. Seterusnya, pengisytiharan rukun negara. Seperti mana yang kita selalu laungkan pagi-pagi di sekolah dan di tempat kerja, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, yang ketiga, keluhuran perlembagaan, yang keempat, kedaulatan undang-undang, dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Isi penting seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Nama saya Samsul Azwan. Nombor mencet 266385. Saya akan menyambung pembentangan pada hari ini dengan berkenaan cita-cita rukun negara dan prinsip rukun negara. Okey kawan-kawan, cita-cita rukun negara. Saya cerita sikit sejarah rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong ke-5. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara terbagi kepada 2 bahagian iaitu objektif dia mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak, dan last sekali membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
Prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menggambarkan bahawa asas kehidupan beragama merupakan prinsip penting kehidupan rakyat di negara kita. Sebarang bentuk ideologi ataupun ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan seperti fahaman komunis tidak akan dapat tempat di negara ni lah. Ini adalah kerana agama telah menjadi unsur penting dalam membentuk rohani ataupun spiritual masyarakat kita lah. Di dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama secara positif yang boleh membangunkan pemikiran luhur dalam hubungan pelbagai kaum serta dapat membina jati diri perpaduan. Setiap penganut agama sewajarnya menjadikan agama masing-masing sebagai asas membina keharmonian dan perpaduan, bukannya agama sebagai alat mencipta permusuhan. Semua kepercayaan agama di negara ini harus menolak sebarang bentuk ekstremis agama. Sebaliknya mengamalkan fahaman kesederhanaan yang dapat menyuburkan sikap persefahaman dan bertolak ansur antara atau saling bertoleransi. Okay, prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat. Ini adalah kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen atau raja berperlembagaan. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Perkara 44 pula menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah sebahagian daripada komponen membentuk parlimen di negara ini. Justru prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Setiap warga negara Malaysia perlu memupuk sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermustaltin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Penghayatan terhadap prinsip kedua mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu kerana raja adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyat di negara ini. Institusi raja tidak boleh dicemari, dipelekeh atau dihina serta ia tidak wajar dipolitikkan sama sekali. Prinsip ini juga bertujuan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan. Pegangan yang teguh kepada prinsip ini dipercayai dapat melahirkan seperti berikutlah. Seperti menghormati harta awam, menghormati simbol kedaulatan negara, mematuhi undang-undang dan sanggup menyumbang masa dan tenaga untuk membangunkan masyarakat dan negara dan seperti dan lain-lain lah. Okey, prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Prinsip keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendirilah. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak pada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber punca kepada semua undang-undang seperti yang disebut dalam perkara 4 1 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Setiap rakyat mempunyai kedudukan atau taraf yang sama di sisi undang-undang. Perlembagaan memberi jaminan terhadap hak asasi, kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara. Badan yang bertanggungjawab memelihara keluhuran dan ketinggian perlembagaan ini ialah Badan Kehakiman. Badan ini berkuasa menentukan kesahihan sesuatu undang-undang. Aspek-aspek utama dalam negara perlu dipatuhi sebagaimana yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu konsep raja perlembagaan, kedudukan kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam pembangunan sosio-ekonomi terjamin, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di samping perkembangan bahasa-bahasa lain tidak dihalang, agama Islam sebagai agama rasmi di samping kebebasan beragama diamalkan, hak asasi terjamin, hak kerakyatan dan sistem pemerintahan. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang.
Setiap negara mempunyai undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, tenteram, stabil dan makmur. Kedaulatan undang-undang menjadi elemen penting bagi memastikan undang-undang berjalan dengan lancar. Kedaulatan undang-undang yang bermaksud setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara tanpa sebarang diskriminasi kaum, gender maupun kedudukan ataupun status sosial lah. Oleh itu, keadilan merupakan elemen penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Kuasa kedaulatan dalam konteks undang-undang adalah merujuk kepada autoriti perundangan yang paling tinggi iaitu Perlembagaan Negara. Badan yang menegakkan kedaulatan undang-undang pula dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Ini penting bagi menjamin kebebasan asasi semua warga negara Malaysia. Kebebasan asasi tidak bermakna kita bebas melakukan apa sahaja sehingga melanggar undang-undang dan perlembagaan negara. Contoh, menyalahi undang-undang dan perlembagaan negara apabila ada pihak yang mahu menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan ataupun dengan cara yang tidak menurut perlembagaan kerana ia termasuk dalam pengertian kebebasan dan hak asasi. Dalam perkara 149, Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut bahawa undang-undang menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam dan sebagainya. Prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ni mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan dan pembangunan personaliti individu yang seharusnya dibina sejak kecil lagi. Prinsip ni juga berkait rapat dengan nilai-nilai murni, moral, akhlak dan akhlak masyarakat. Prinsip ini mesti menjadi panduan seluruh masyarakat supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan perkembangan sesuai dengan kemajuan dan pembangunan tamadun negara yang berasaskan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Kehidupan yang bersusila dan bersopan santun amat penting dalam konteks perhubungan etnik, terutama dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ni. Dalam konteks ni, setiap warga negara sewajarnya tahu menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada membangkitkan persoalan-persoalan sensitif kepada sesuatu kaum berkaitan kewarganegaraan, asal keturunan, bahasa, kebudayaan serta kepercayaan dan agama yang dianutinya. Kerajaan amat prihatin untuk membentuk masyarakat yang bersopan santun, berdisiplin dan bermoral tinggi. Justru itu, kempen budi bahasa dan nilai murni yang dianjurkan kerajaan adalah bertujuan mewujudkan sebuah masyarakat yang memiliki sifat-sifat mulia, beradab, bersopan santun, bertoleransi, saling memahami dan mencintakan kedamaian. Ia selari dengan prinsip kelima rukun negara itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hisham bin Abdul Kamid, nombor matrik 266102. Okey, rukun negara teras perpaduan. Kepentingan rukun negara yang pertama, mengekalkan perpaduan. Yang ini menjadi pedoman serta pegangan untuk kehidupan dan masa depan rakyat dan negara. Okey. Yang kedua, ke arah negara cemerlang, gemilang dan terbilang. Ini menerusi hasrat empat Perdana Menteri yang terdahulu. Okey, yang ketiga, masyarakat lebih berdisiplin, yang ini rakyat yang berdisiplin akan mempercepatkan lagi matlamat negara untuk mencapai wawasan. Okey, menurut ayat 103, ayat 103 surah Al-Imran. Okey, dan berpeganglah teguh kamu kepada tali Allah, yang ini Al-Quran dan sunnah Nabi, dan janganlah kamu berpecah belah. Okey, menurut juga mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia ada mengatakan, walau bagaimana kaya sesebuah negara, walau bagaimana cekap dan cerdik penduduknya, pembangunan tidak boleh berlaku tanpa kestabilan dan keamanan. Inilah keadaan utama yang menentukan kejayaan sesebuah negara. Okey, seterusnya, mantan Perdana Menteri yang kelima juga, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, ada mengatakan, saya menyeru warga Malaysia berusaha bersama saya memperkukuhkan perpaduan nasional. Kita harus mempertahan dan meningkatkan hubungan harmoni yang terjalin di kalangan warga yang berlatar belakangkan pelbagai agama, kaum, budaya dan bahasa. Kita harus terus melakukan usaha membina satu kesatuan yang unik dari pelbagai perbezaan di antara kita. Kita perlu terus membina satu kesamaan identiti yang kukuh berakar dalam persekitaran negara Malaysia, berlandaskan segala keistimewaan yang terkandung dari pelbagai budaya. Kita hendaklah terus menghargai semangat toleransi dan saling menghormati yang menjadi penentu kepada pendamaian dan perpaduan yang kita
capai. Okey, perpaduan juga penting untuk yang pertama, jaminan keutuhan negara. Yang ini, negara mempunyai benteng pertahanan yang kukuh sekiranya kita bersatu hati. Yang kedua, meninggikan taraf pembangunan ekonomi negara. Semua kaum boleh menyertai semua bidang dan peringkat dalam kegiatan ekonomi. Makna kat sini tak ada terbatas ataupun pilih kasih. Jadi pelbagai kaum yang ada dekat dalam Malaysia ni bebas. Maknanya semua boleh menyertai bidang daripada kegiatan ekonomi ni lah. Okey. Dan yang ketiga, mewujudkan suasana politik yang aman dan stabil. Yang ini dalam sistem pilihan raya diadakan supaya rakyat dapat memilih pemimpin politik masing-masing. Jadi pada masa pilihan raya ni kita bebas, diberikan kebebasan untuk memilih wakil rakyat. Kita boleh memilih mana kerajaan yang boleh mentadbir negara. Okey, salam sejahtera. Nama saya Jack Benedict Bahang. Nombor metrik 265940. Okey, saya akan membincangkan tentang hasil perpaduan di Malaysia. Okey, yang pertama iaitu pembangunan yang membanggakan. Apa yang kita maksudkan iaitu pembangunan yang kukuh dapat membantu menjamin pembangunan berterusan. Okey, kerajaan bertanggungjawab menjaga kepentingan serta menjaga kebajikan semua kaum bagi memastikan pembangunan serta keharmonian semua kaum dipertahankan sekaligus proses pembangunan dapat dilaksanakan tanpa halangan. Okey, pembangunan hanya dapat dilaksanakan jika negara kita aman dan damai. Okey, sebagai contoh kerajaan membangunkan sekolah Cina. Rata-rata penduduk di sekelilingnya semuanya merupakan bangsa Melayu dan India. Namun, dengan adanya nilai perpaduan, penduduk menerima secara positif dan fikiran terbuka. Dan tujuan kerajaan ialah agar bangsa lain yang berminat untuk bersekolah di sekolah Cina dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Okey. Seterusnya, iaitu ekonomi yang stabil. Okey. Lantaran faktor ekonomi menjadi satu indikator kepada perpaduan kaum, maka pihak kerajaan khususnya perlulah berhati-hati mengagihkan ekonomi secara adil. Setiap mekanisme yang digunakan perlulah selaras dan sesuai dengan situasi masyarakat semasa agar nikmat itu terus panas hingga ke petang. Tidak ada gunanya mengumumkan pelbagai peruntukan tetapi kemudiannya dimanipulasikan oleh pihak tertentu sehingga melahirkan ketidakpuashatian dan prejudis antara kaum. Tidak ada gunanya mencanang ke hulu ke hilir jika lebih menguntungkan segelintir pihak sahaja akibat implementasi yang longgar. Paling enak biarlah semua rakyat merasa nikmat, makan isi dan menghirup kuah bersama-sama. Okey, sebagai contoh kerajaan membangunkan bangunan tujuan untuk perniagaan makanan, food court, seperti food court lah. Seharusnya ia dibuka kepada semua bangsa untuk berniaga makanan. Maka semua dapat menikmati keuntungan dan kerugian dalam adat perniagaan. Bayangkan jika semua kaum datang ke premis tersebut, makin majulah sesebuah perniagaan itu. Bahkan boleh duduk satu meja menikmati secawan kopi berlainan bangsa. Okey, jika ini berterusan, negara akan aman dan ekonomi pasti meningkat. Ekonomi yang baik dapat menarik minat pelabur asing. Okey, seterusnya kemakmuran yang tidak bertepi. Okey, agenda perpaduan sentiasa dititik beratkan kerana dengan bersatu hati kita dapat membina
sebuah negara yang aman damai, sejahtera dan rakyatnya sentiasa mementingkan perpaduan dan negara aman, politiknya tidak huru-hara, serta ekonomi yang baik dapat menarik minat pelabur asing. Okey, sebagai contoh, jika negara kita menerima berbagai ancaman dan cabaran supaya negara kita menjadi huru-hara, terutamanya isu agama. Namun, dengan adanya konsep perpaduan, hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum merupakan kunci ataupun senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran supaya negara kita dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Itulah kemakmuran yang terkesan pada negara kita. Okey, yang terakhir iaitu pengiktirafan dunia. Okey, negara kita pernah dinobatkan negara paling unik disebabkan kepelbagaian agama, bangsa dan budaya. Selain itu, negara luar juga mengagumi negara kita kerana dapat mengekalkan hubungan yang penuh keharmonian dan aman damai. Ini kerana negara kita membentuk satu sikap yang liberal, iaitu bebas mengamalkan agama dan budaya masing-masing. Okey, seterusnya saya akan membincangkan kesan kurang menghayati rukun negara. Okey, antara kesan-kesan jika kita kurang menghayati rukun negara, yang pertama ialah perpaduan rakyat terancam. Okey, seperti mana yang kita tahu, jika sesebuah rakyat tidak mengekalkan nilai perpaduan, maka antara satu sama lain akan sentiasa berlakunya pergaduhan, perselisihan faham, dan ia akan memberi ancaman kepada negara kita. Okey, seterusnya ialah campur tangan kuasa asing. Okey, campur tangan kuasa asing ini memang dinanti-nantikan daripada negara luar. Ini disebabkan jika sesebuah negara itu menjadi huru-hara, akan menjadi langkah yang senang untuk negara luar memporak-perandakan negara kita. Okey, seterusnya ialah pengaruh budaya asing. Okey, pengaruh budaya asing, jika kita tidak berpegang teguh pada perpaduan, maka kita mudah terpengaruh daripada budaya-budaya luar. Kita akan terikut dengan budaya luar. Dan ia sedikit sebanyak akan memberi ancaman kepada negara kita. Okey, seterusnya ialah kurang kesedaran sivik. Okey, jika rakyat terpengaruh dengan budaya asing, sudah tentu kurangnya kesedaran sivik kepada rakyat. Ini akan merosakkan fikiran, perpaduan, dan akan memburukkan keharmonian di negara kita. Okey. Seterusnya ialah kurang menghayati keagamaan. Okey. Ini bermaksud jika seseorang itu sudah kurang menghayati keagamaan, maka seseorang itu mungkin akan terpesong, akan melakukan gejala-gejala yang tidak elok dan merosakkan dirinya sendiri, bahkan merosakkan negaranya sendiri. Sebab dengan tidak kukuhnya keagamaan pada dirinya, ia akan memberi kesan terbesar kepada dirinya dan juga negara. Okey, seterusnya ialah hilang rasa hormat kepada kaum lain. Okey, kita tahu kejadian 13 Mei merupakan kejadian
yang buruk pada negara kita. Maka jika hilangnya hormat antara kaum lain, tidak berkemungkinan besar terjadi semula kejadian pemusuhan antara kaum sesama kaum. Okey. Yang terakhir sekali ialah kewujudan kumpulan fanatisme. Okey. Jadi secara rumusannya, kita sebagai rakyat Malaysia harus ada nilai perpaduan agar negara kita lebih bermaju jaya, hidup secara aman damai. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai, saya Latifah binti Saad, nombor matrik 265973. Di sini saya akan membuat kesimpulan ke atas keterangan yang telah kawan-kawan kumpulan saya terangkan sebentar tadi, iaitu berkaitan rukun negara teras perpaduan. Kesimpulannya adalah perpaduan kaum amat penting untuk dicapai oleh semua negara di dunia, termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam, sama ada oleh kuasa luar dan dalam negara itu sendiri. Bagi saya, berbanggalah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang penuh dengan perpaduan dan berbilang kaum. Kerana apa? Kerana dengan adanya keutuhan perpaduan kaum kita, perpaduan ini akan meningkatkan lagi mutu, kemodenan dan arus pembangunan negara kita yang maju dan pesat ini. Akhir sekali, saya ingin buat penutup untuk kumpulan saya, iaitu marilah bersama-sama kita hayati rukun negara kerana ia merupakan teras kepada perpaduan yang membawa negara ke arah kecemerlangan. Sekian, terima kasih dari kami. Bye.